Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas yang dibawakan oleh Yayasan Ikhlas, borak dari hati cetus inspirasi. So sebelum itu jangan lupa untuk tekan like video Pod Ikhlas ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Yayasan Ikhlas dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. So pada episod yang lalu kita dah bersama Okey, so pada episod kali ini kita bersama lagi dengan seorang tetamu kita yang kita dah pernah panggil sebelum ni, iaitu seorang pakar perbidanan di International Medical University IMU dan juga merupakan dekan di Sekolah Perubatan IMU dan juga merupakan Duta Yayasan Ikhlas, iaitu Profesor Dr. Sharifah Sulaiha Sheikh Aznal. Assalamualaikum Prof. Apa khabar Prof? Waalaikumsalam Hasanah. Baik, alhamdulillah. So kita berjumpa lagi ya. Itulah kan. Terima kasihlah Prof kan, sebabnya sudi lagi lah nak berkongsi dengan kita kan. Kisah-kisah inspirasi insya-Allah kan. Okey, so kita teruskan dah kepada kita punya borak-borak santai pada hari ni lah Prof kan. So kita tahu Prof seorang dekan, seorang pensyarah, seorang pakar juga kan. Maksudnya seorang wanita yang berkejaya kan. So sebenarnya kalau kita nak korek sikit lah kan, mungkin ada kisah-kisah yang boleh jadikan inspirasi Prof sebagai wanita berkejaya. Silakan Prof. Okey, banyak tu Hasanah. Itulah. So, saya bersedia ni sebab saya rasa macam mesti ada kisah-kisah menarik ni kan. Boleh buat buku. Okey, sepanjang hampir 30 tahun saya berkejaya, betul lah macam-macam pengalaman yang saya dah lalui, dan tipulah kalau saya kata pengalaman-pengalaman yang ada tu semua positif lah. Ada juga banyak pengalaman yang negatif yang yalah sebagai manusia biasa kan. Ada pengalaman yang menyebabkan saya sendiri terfikir kenapalah saya bersusah payah meredah kerjaya ni kan, sedangkan saya boleh fokus pada family. Banyak kali dalam. Apa tu contohnya tu? Contoh so, dia. Saya dah macam berminat nak tahu. Okey. Antara contoh lah yang mungkin menarik pendengaran sesiapa yang mendengar. Ketika saya mula menjadi pakar perbidanan sakit puan di sebuah hospital di Malaysia lah, tak perlulah saya namakan kan. Okey. Ketika tu saya seorang saja pakar wanita. And memang selalunya ketika tu lah 20 tahun 25 tahun yang lepas, pakar perbidanan sakit puan memang tak ramai, terutamanya wanita. Kebanyakannya memang lelaki lah kan. Jadi, tahun bila tu Prof? Di awal tahun 2000, akhir tahun 90-an macam tu lah. Awal tahun 2000 lah. Jadi saya teringat satu ketika di mana suami saya outstation, saya on call. Selalunya saya menghantar anak ke rumah pengasuh lah. And bila saya on call ni, suami saya balik nanti dia ambil lah. Tapi pada ketika tu dia lambat balik. Saya dah berdebar lah masa tu. Tu memang Tuhan nak uji. Memang ada kecemasan. Jadi saya terpaksa bawa anak saya pergi hospital. Kemudian saya, tapi anak saya yang masa tu 2 orang ketika tu, saya yang sulung yang besar tu ketika tu dah saya tak ingat lah, tak ada jam 5 jam 6 macam tu. Saya dah pesan duduk dalam kereta dengan adik dia, walaupun on aircon ni bunyi macam tak betul kan, tapi desperate. Terpaksa sangat kan. Saya kata on aircon, buka tingkap, saya bagi kunci, saya kata ibu naik sekejap. Saya pun tak sangka akan ambil masa kan. Nanti tunggu abah call. Sekali saya pun biasalah bila kita dah bekerja kan, tak check masa kan. Daripada sejam jadi 2 jam. So hampir pukul 12 malam saya habis, saya turun, dia tertidur dalam kereta. Kejut-kejut tak bangun. Tidur penat mati macam cakap. Allah masa tu berdebar betul. Kemudian malu pun ada sebab guard semua datang kan, cuba nak kejut dekat setengah jam jugalah drama.
Lepas tu bila dah terkejut tu, dia tengok ramai orang je menangis pula lagi. Allahu Akbar. Masa tu dan tu saya fikir, ya Allah, nak resign. Ya Allah. Saya cakap dengan suami saya tak nak. Saya tak nak dah macam ni, buat apa, baik saya resign. Okay. Tapi saya mempunyai seorang suami yang cukup hebat lah. Supportive lah. Very supportive. Sepanjang setiap kali saya kata saya nak resign, dia lah yang kata, awak kena ingat apa jihad awak. Jadi dia kata tak semua orang diberi peluang jihad macam ni. Betul lah apa yang dia cakap. Kita bukan berperang kat Palestin pun kan. Lepas tu satu lagi, ibu bapa saya lah. Ibu bapa mentua saya memang cukup supportive. Adik-beradik, memang semasa anak-anak saya membesar, saya rasa mereka membesar lebih dengan ibu bapa lain lah. Dengan mak saudara, bapa saudara kan. Sebab kesibukan Prof ke? Betul. Jadi bila diingatkan tu, dan saya terfikir, saya sebenarnya mendapat panggilan untuk menjadi doktor ni. Bukan pilihan saya pun. Kan? Itu Allah yang letakkan. Betul. Dan dia jadi satu tanggungjawab saya untuk, memang diuji untuk saya lebih menyedarkan saya untuk memberi lebih banyak kebaikan pada umat yang memerlukan. Jadi saya teruskan lah. Tambah dalam pula, stres tu pun teruskan. Saya teruskan. Tambah pula fikir kalau saya berhenti, masa tu kekurangan pakar wanita kan. Kalau saya berhenti, orang lain lagi berhenti, semua berhenti. Habis siapa lagi yang nak inspire others untuk take it up kan. Jadi itulah mungkin pemikiran kecil tu didetikkan dalam hati saya oleh dia untuk saya teruskan. Alhamdulillah. So maksudnya walaupun Prof rasa stres waktu tu kan, yalah bergelut dengan emosi kan. Betul. So mungkin saya rasa itu adalah cebisan ataupun 0.1% cerita Prof yang bergelut dengan emosi kan. Kalau nak dengar tu mungkin kita boleh, betul lah macam Prof cakap tadi, mungkin boleh tulis buku Prof. Betul kan. Kisah seorang doktor pakar kan, pengurusan rumah tangga tu kan. Kalau tadi Prof cakap berkaitan dengan tu wanita berkejaya dan so maksudnya Prof ada support system. Betul. Suami, mertua, ibu bapa kan. Tapi macam mana pula kalau macam ada wanita berkejaya yang terpaksa berhenti kerja, mungkin disebabkan situasi tertentu lah. Macam mana tu Prof? Okey, ini memang realiti kehidupan lah kan. Kerana setiap pemberian tu berlainan kan. Apa yang mungkin diberi pada saya tak sama apa yang diberi pada Hasanah lah. Betul. Tapi apa yang kita sebagai seorang wanita kena ingat, apa saja pemberian yang diberi tu mesti mendatangkan manfaat. Dan manfaat tu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dikongsi bersama kan. Kerana anak-anak akan tengok kita memang Tuhan tu dah jadikan kita jadi role model kan. The best role model is parents. So anak-anak akan ikut secara langsung atau tak langsung kan. Jadi bukan saya tak ada juga pengalaman di mana menguruskan bakal yang menjadi pakar dan tersepit dengan keadaan antara keluarga ataupun kerjaya. Dan dapatkan hikmat nasihat saya kan. So saya selalunya apa yang saya nasihatkan ialah, pertama, sekalipun dia terpaksa berhenti atau apa-apa sebab, tapi itu bukan bermaksud dia berhenti daripada terus mendatangkan manfaat pada yang lain. Sekiranya dia tak dapat datangkan manfaat melalui kerjaya yang memang telah tertulis, tapi mungkin yang dia nampak seperti dituliskan untuk dia, sebenarnya dia boleh create kerjaya lain melalui cara yang mungkin masa tu time lagi banyak untuk dia kan. Untuk dia fikir tentang cara-cara lain. Kalau sekiranya tak mendatangkan kekayaan ataupun dapat beli kereta Ferrari contohlah kan, tapi boleh mendatangkan penjiwaan yang lebih besar seperti memberi kepada masyarakat melalui contohnya macam Yayasan Ikhlas kan, melibatkan diri, poster-poster ke ataupun macam itulah, bantu hebahkan lah kan. Betul. Dalam apa-apa saja yang mendatangkan manfaat.
saya memang positif. Kalau setiap kali kita lakukan tu, memang Tuhan tu akan bukakan lebih banyak peluang untuk kita memberi lebih besar. InsyaAllah. Kita tak perlu mencari, dia akan beri untuk buka lebih besar peluang lah. Itulah. So walaupun kita rasa kita terberhenti ataupun terbantut daripada segi kejayaan kita, nampak macam pilihan kita lah. Tapi percayalah, insyaAllah akan ada peluang yang lebih besar kalau sekiranya kita memberi, kita sacrifice untuk kebaikan orang lain kan. Itulah insyaAllah. Mungkin contohlah kalau ada ibu yang terpaksa berhenti kan, berhenti kerja atas waktu menjaga anak apa semua tu kan. So sebenarnya pahala kan. Betul. Manfaat dia membesarkan pemimpin-pemimpin masa depan tu kan, anak-anak tu kan, insyaAllah kan. Itu lagi dahsyat, lagi hebat lah, lagi dahsyat kan. Betul. Itulah sebab dia direct dia punya air tangan ibu. Betul. Itulah. Okay. InsyaAllah Prof. So kita nak tahulah kan, ataupun ada tak tips ke khusus untuk wanita berkejaya lah kan, yang boleh walaupun orang wanita itu seorang guru ke, walaupun wanita itu seorang engineer ke, tapi tips ni dia terinspirasi daripada tips yang Prof bagilah. Okey. Kalau sekiranya tips daripada pengalaman saya lah, pengalaman kehidupan saya, mungkin itu orang kata personal tips lah kan. Sebenarnya banyak lagi tips-tips daripada orang yang lebih-lebih hebat lah di luar sana, counselor kan, ilmu-ilmu yang banyak lebih bermanfaat. Tapi since Hasanah tanya personal tips, jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini ialah cara saya menguruskan emosi saya supaya apa saja aktiviti ataupun apa saja projek lah pada saya, sesuatu task, task tu apa tugas, apa-apa saja satu tugasan yang perlu saya lakukan. Cara saya mengurus emosi ialah melalui masa. Okay. Melalui cara menguruskan masa. Okay. Pada saya itu yang penting lah. Pada saya, that's my personal tips. Saya seorang yang memang bangun pagi lah. Saya tak larat nak tidur malam, lewat malam. So tidur awal lah maksudnya. Tidur awal. So jadi saya lebih suka bekerja dalam keadaan tenang. Saya rasa otak saya lebih bekerja dan berfikiran dengan keadaan yang orang kata serene, orang kata apa, peaceful kan. Jadi saya gunakan sebaik mungkin masa yang saya ada untuk saya pastikan tugasan yang ada, sama ada tugasan di rumah ataupun tugasan di luar, tugasan masyarakat ke, lebih teratur. Yang tu yang pertama lah. So maksud saya pengurusan masa lah. Selalunya kalau kita gagal menguruskan masa, memang akan mengganggu emosi. Betul. Hasanah pun faham kan? Okay. Akan ada masa-masa di mana terganggu. Orang kata organisation tu memang akan terganggu. Tetapi kalau kita telah biasa mendidik, mempunyai skill bagaimana untuk menguruskan masa tu, kita akan insyaAllah akan ada solution, ataupun memang kita akan diberi cara, ialah Tuhan tu akan beri ilham bagaimana untuk solve the problem very fast kan. Jadi itu saya rasa cara saya menguruskan emosi. Kedua, saya cuba elakkan daripada terlibat terlalu banyak dengan hal-hal yang tak membawa manfaat pada saya. Contohnya macam mana tu Prof? Contohnya kalau melibatkan bercerita tentang kehidupan yang saya rasa hiburan ke apa ke? Bukanlah bermaksud saya tidak juga melibatkan di dalam hiburan, tapi maksud saya hidup kita ni bukannya panjang, masa tu terlalu pendek. Betul. Jadi tak perlu nak orang kata waste your time on kehidupan orang lain yang tak ada mendatangkan apa-apa manfaat pada kehidupan you ataupun kehidupan sendirilah. Jadi saya itu memang bukan saya punya, dalam saya punya orang kata apa,
bucket of of task orang cakap. So, maksudnya kita sendiri tahulah kan apa yang tak bermanfaat untuk kita. Ya, betul. Sebab saya rasa selalunya emosi ni terganggu bila kita rasa kita tak dapat mencapai apa yang kita dah set. Kan? Contoh kalau kita kata hari ni anak kena makan nasi biryani. Lepas tu tak dapat nasi biryani dah. Stresnya. Kan? Pada saya kena ingat nasi biryani tu nasi. Kan, masuk dalam perut pun karbohidrat juga. Kan? So kalau tak ada nasi biryani sekalipun, nasi ayam lebih mudah. Betul? Betul. So apa masalah dia? So maksudnya bila kita menguruskan masa, kita kena tengok juga apa yang lebih penting ataupun prioritization. Maknanya apa priority yang kita letak lah dalam kehidupan. Contoh maksudnya kita perlukan dapat karbohidrat. So tak kisahlah nasi apa tapi itu adalah nasi. Betul. Kalau sekiranya kalau rigid tu macam stres juga kan. Betul. Kalau masa tu 10 minit kan nak masak nasi biryani macam mana? Kata kan. Kalau saya nak juga nasi biryani, order je lah. Esok ke kalau tak tahun depan ibu masak. So, saya tak adalah rigid lah. Saya tak rigid lah. Itu mungkin personal tip saya. So I'm not that I'm taking things lightly. Maknanya bukannya saya ambil sesuatu tu mudah. Saya kalau tanya anak-anak memang strict jugalah di rumah kan. Garang juga. Kalau tanya student saya pun sama juga. Tapi pada saya memang pentingkan fokus. Saya pentingkan prioritization dan cara mengurus masa lah. Untuk sendiri supaya emosi lebih orang kata kental. Kan? Itulah tips daripada Prof kan. So saya rasa semua orang akan dia cuba untuk adjust masa, untuk setting masa tu kan. Tapi kadang-kadang kita terbabas juga kan. Betul kan? Banyak masa terbabas. Tapi kadang itulah kena berdamailah dengan apa yang dah berlaku tu kan. Terima kasih Prof kan. Kat situ satu poin penting lah kan, ataupun poin yang menarik sebenarnya Prof ceritakan tadi adalah berkaitan dengan apa matlamat ataupun apa tujuan sebenar wanita itu berkejaya lah kan. Soalnya bila nak berhenti mesti ada something yang kita fikir masa panjang, jangka masa panjang. Kalau kita berhenti, so apa kesannya kepada orang lain kan, apa tu macam tu kan. Dan juga tips yang Prof bagi tu adalah berkaitan dengan masa dan juga fokus lah kan. Sebabnya dengan kepesatan teknologi pada hari ini, sebenarnya kita makin lama makin pendek kita punya fokus dia kan. Betul kan. Okay, terima kasih Prof atas perkongsian kisah inspirasi Prof dan juga tips yang Prof bagi tu kan. Semoga kita ini dapat memberi inspirasi kepada Alhamdulillah masyarakat di sana kan, wanita di luar sana, insyaAllah. Okay, terima kasih Prof untuk episod podcast kali ini. Baiklah, sekian itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk tekan like video podcast ini dan juga jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas, dan jangan lupa juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru pada kami. So anda bersama saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Dan kepada pengguna Android dan juga Apple, anda boleh dengarkan Pod Ikhlas kami di laman Spotify dan juga Apple Podcast. Dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.